Kurikulum ialah satu panduan untuk membantu kita melaksanakan sesuatu teknik pembelajaran. Ia digunakan di serata dunia dan video ini akan membincangkan perbezaan dua kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di luar negara, iaitu kurikulum Head Start dan kurikulum Montessori. Head Start adalah program oleh Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia Amerika Syarikat yang menyediakan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak, kesihatan, pemakanan dan penglibatan ibu bapa yang komprehensif kepada kanak-kanak dan keluarga berpendapatan rendah. Perkhidmatan dan sumber daya program ini dirancang untuk memupuk hubungan keluarga yang stabil, meningkatkan kesejahteraan fizikal dan emosi kanak-kanak dan mewujudkan persekitaran untuk mengembangkan kemahiran kognitif yang kuat. Program ini merupakan program terbesar di Amerika Syarikat pada tahun 1965. Malah, sejak ditubuhkan sehingga 2003, Head Start telah memberi perkhidmatan kepada 21 juta kanak-kanak kurang kemampuan dari aspek ekonomi. Menurut Ziegler dan Menchow, 1962, Head Start dikenali sebagai the most important social and educational experiment of the second half of the 20th century. Community Action Program yang dimiliki Office of Economic Opportunity melancarkan projek Head Start sebagai program musim panas yang berlangsung selama 8 minggu pada tahun 1965. Tumpuan utama program ini diberikan kepada kanak-kanak dari komuniti berpendapatan rendah. Program ini diketuai oleh Dr. Robert Cook, pakar pediatrik di Johns Hopkins University, dan Dr. Edward Ziegler, seorang profesor psikologi dan pengarah Pusat Kajian Kanak-kanak Yale. Pada tahun berikutnya, ia disahkan oleh Kongres sebagai program sepanjang tahun. Pada tahun 1968, Head Start mula membiayai siri televisyen yang akhirnya akan disebut Sesame Street, yang dikendalikan oleh Carnegie Corporation Children's Television Workshop atau CTW. Seperti yang sudah disebutkan sebelum ini, program Head Start disediakan untuk kanak-kanak dari keluarga yang kurang berkemampuan. Oleh itu, matlamat pertama program ini ialah menyediakan keperluan kesihatan dan bahan makanan. Hal ini untuk menjamin kesihatan fizikal kanak-kanak yang berkemungkinan tinggi tidak mendapat rawatan atau tenaga dan nutrisi yang cukup dari makanan yang dimakan. Selain itu, matlamat program Head Start ialah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam meningkatkan pertumbuhan kanak-kanak. Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak, perancangan program dan pengurusan sekolah. Demikian itu, ibu bapa juga memainkan peranan dalam membantu membuat pilihan yang sesuai untuk kanak-kanak. Head Start juga dianggap sebagai pendekatan kerajaan untuk melaksanakan program prasekolah dengan melibatkan ibu bapa. Akhir sekali, memperbaiki kebolehan kanak-kanak dan keluarga mereka dalam aspek perhubungan berasaskan perhubungan kesihatan. Objektif kurikulum. Head Start mempunyai objektif yang luas dalam memastikan perkembangan kanak-kanak yang datang dari keluarga berpendapatan rendah. Ia mementingkan pemeliharaan kesihatan diri, kecergasan fizikal, kemahiran hidup, perkembangan bahasa, aktiviti sains, kemahiran nombor dan kemahiran sosial. Objektif program Head Start ialah mengukuhkan pertumbuhan kesihatan kanak-kanak. Ini boleh dilaksanakan dengan memberi perkhidmatan dan pendidikan kesihatan serta bahan makanan yang membekalkan nutrisi yang diperlukan oleh kanak-kanak. Kesannya, kesihatan kanak-kanak meningkat dan mereka boleh mengaplikasikan pengetahuan mereka apabila diperlukan. Contohnya, apa yang perlu dilakukan sekiranya demam atau cara-cara untuk mengelakkan diri dari jatuh sakit. Di samping itu, menghubungkan kanak-kanak dan keluarga kepada perkhidmatan masyarakat. Program Head Start adalah satu bentuk perkhidmatan masyarakat. Ia dilaksanakan oleh Kerajaan Amerika Syarikat dan bertujuan untuk memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan kepada kanak-kanak dari komuniti yang miskin.
Pendekatan yang diambil dalam program ini adalah pelaksanaan kurikulum yang setia kepada matlamat program. Ini bermaksud kurikulum yang digunakan untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh digunakan di setiap agensi perkhidmatan tempatan. Oleh itu, keseragaman dalam pelaksanaan kurikulum penting dalam program Head Start. Seterusnya, penilaian secara berterusan terhadap pembelajaran kanak-kanak. Ini bertujuan untuk memastikan kanak-kanak mencapai standard minimum yang diharapkan, iaitu menguasai fonem dalam bahasa, faham bercetak, numerasi, komunikasi dengan baik, dapat menggunakan perbendaharaan kata dengan baik, dan menguasai bahasa Inggeris dengan baik bagi kanak-kanak yang menggunakannya sebagai bahasa kedua. Kesannya, perkembangan kanak-kanak dapat diperhatikan dengan jelas. Pendekatan Head Start untuk kesediaan sekolah bermaksud bahawa kanak-kanak bersedia untuk sekolah, keluarga bersedia untuk menyokong pembelajaran anak-anak mereka dan sekolah siap untuk kanak-kanak. Tunjang kurikulum program Head Start melibatkan pendidikan, perkhidmatan sosial, penglibatan ibu bapa dan kesihatan. 4 ciri inilah yang merupakan kata kunci yang dikaitkan dengan Head Start. Selain itu, tunjang kurikulum Head Start ialah membantu kanak-kanak yang datang dari latar belakang kurang beruntung dengan memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan. Head Start merupakan program komprehensif yang menghapuskan kemiskinan. Dengan itu, perkara yang diajar dalam kurikulum ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak meningkatkan taraf hidup mereka. Contohnya, pendidikan mengenai kesihatan, bahasa dan kemahiran hidup. Head Start juga melibatkan pelibatan ibu bapa. Ibu bapa dan keluarga ditawarkan perkhidmatan program untuk menyokong kesejahteraan keluarga dan mencapai matlamat keluarga seperti kestabilan perumahan, pendidikan berterusan dan keselamatan kewangan. Terdapat program menyokong dan mengeratkan hubungan ibu bapa dan anak dan melibatkan keluarga dalam pembelajaran dan perkembangan anak mereka. Kelebihan program Head Start ialah memberikan peluang kepada kanak-kanak yang datang dari keluarga kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan. Program ini ditubuhkan khas untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara dan menjadikan komuniti berpendapatan rendah tumpuan utama dalam projek ini. Head Start melibatkan pendidikan, pemakanan dan kesihatan, iaitu perkara yang penting untuk meneruskan hidup. Tindakan ini menggalakkan kemajuan ke arah pendidikan awal kanak-kanak. Hal ini demikian kerana ia menunjukkan bahawa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Kekurangan program Head Start ialah kesan awal yang ketara dan cepat memudar. Situasi ini digelar Head Start Fade, di mana kesan pendidikan yang dilihat cepat hilang atau memudar. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, kesan awal pembelajaran mula hilang dari peserta Head Start seawal kelas kedua dan ketiga. Terdapat hipotesis yang menyatakan bahawa penurunannya adalah kerana peserta Head Start cenderung menghadiri sekolah-sekolah berkualiti rendah yang gagal memperkukuhkan Head Start. Selama lebih dari 1 abad sekarang, pendekatan berfokus kepada kanak-kanak yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, seorang doktor dari Itali untuk mendidik kanak-kanak telah mengubah sekolah di seluruh dunia termasuk Asia Tenggara dan India, di mana Maria Montessori dilatih semasa Perang Dunia Kedua. Kaedah pendidikan Montessori adalah sistem pendidikan untuk kanak-kanak tanpa menggunakan kaedah pengajaran formal. Ia menekankan kemandirian dan menganggap kanak-kanak sememangnya bersemangat untuk pengetahuan dan mampu memulakan pembelajaran dalam persekitaran pembelajaran yang cukup menyokong dan bersedia. Pendidikan Montessori juga mendorong perkembangan yang kuat dan memotivasi untuk kanak-kanak dalam semua bidang perkembangan seperti kognitif, emosi, sosial dan fizikal. Model pendidikan Montessori diasaskan oleh Maria Montessori. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom dan mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencap akal. Semasa mengunjungi rumah sakit jiwa di Rom semasa bersekolah sekitar 1897 dengan seorang guru, Montessori memerhatikan bahawa kanak-kanak yang terkurung memerlukan lebih banyak rangsangan dari persekitaran mereka. Pada tahun 1899, beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rom. Pada tahun 1907, dia membuka kelas pertamanya, Casa dei Bambini atau Rumah Kanak-kanak
di sebuah bangunan rumah di Rom. Montessori mendasarkan kajiannya berdasarkan pemerhatiannya terhadap kanak-kanak dan eksperimen dengan persekitaran, bahan dan pelajaran yang tersedia untuk mereka. Matlamat pendidikan Montessori yang paling penting ialah mendorong perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan kognitif. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984 dalam Brewer pada tahun 1988 menyatakan matlamat pendidikan Montessori ialah mengembangkan beberapa aspek. Contohnya, koordinasi yang melibatkan aspek fizikal adalah seperti koordinasi mata dan tangan. Di samping itu, kefahaman mengenai alam semula jadi. Montessori percaya bahawa semua kanak-kanak ingin belajar dan keadaan persekitaran di mana kanak-kanak belajar juga penting. Oleh itu, pastilah mereka akan mempunyai pelbagai perkara yang mereka ingin tahu tentang persekitaran mereka. Kefahaman tentang alam semula jadi akan membantu kanak-kanak untuk meneroka dan memahami dunia dengan lebih lagi. Objektif kurikulum pendidikan Montessori ialah membekalkan cara belajar yang menarik untuk kanak-kanak. Terdapat beberapa set aktiviti dalam kurikulum Montessori. Pertama, aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Contohnya, mengenakan butang baju, menyikat rambut, mengikat tali kasut dan menyiram pokok. Seterusnya, aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria seperti smelling jar, temperature jugs, sound boxes dan pelbagai jenis kain. Akhir sekali, aktiviti yang bercorak akademik seperti manik, huruf abjad, kertas pasir dan latihan pengecaman bentuk. Di samping itu, objektif kurikulum pendidikan Montessori ialah melatih kecekapan deria kanak-kanak. Kebanyakan bahan mengajar Montessori memberikan pengalaman menggunakan deria seperti deria sentuh, lihat dan bau. Dengan pendedahan yang berterusan ke atas bahan-bahan ini, deria kanak-kanak akan berkembang dengan cepat. Kanak-kanak juga akan mudah untuk memahami sesuatu perkara semasa belajar menggunakan deria. Pendidikan Montessori dipimpin oleh pelajar dan bergerak sendiri tetapi dibimbing, dinilai dan diperkaya oleh guru yang berpengetahuan dan prihatin, kepimpinan rakan sebaya mereka dan persekitaran yang memelihara. Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan sensory teaching and learning. Ini bermaksud, kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan bahan-bahan. Bahan Montessori dirancang secara ilmiah dalam konteks eksperimen di dalam kelas dengan memberi perhatian khusus kepada minat kanak-kanak berdasarkan tahap perkembangan mereka dan dengan kepercayaan bahawa memanipulasi objek konkret membantu pengembangan pengetahuan dan pemikiran abstrak. Bahan-bahan mempunyai kualiti mengasingkan kesulitan, yang bermaksud setiap bahan ini memperkenalkan pemboleh ubah yang unik. Hanya satu konsep baru, mengasingkannya dan meninggalkan konsep lain tanpa pengubahsuaian. Bahan-bahan ini mempunyai kawalan kesalahan. Bahan itu sendiri akan menunjukkan kepada kanak-kanak jika dia menggunakannya dengan betul. Dengan cara ini, kanak-kanak mengetahui bahawa kesalahan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Mereka mengajar kanak-kanak untuk membentuk sikap positif dalam mereka, menjadikan kanak-kanak bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan membantu mereka mengembangkan keyakinan diri. Bahan-bahan pengajaran Montessori adalah seperti berikut. Tunjang kurikulum pendidikan Montessori ialah persekitaran pusat prasekolah. Bilik darjah Montessori mengintegrasikan kanak-kanak dari usia campuran yang dikelompokkan dalam jangka masa 3 tahun. Contohnya, kanak-kanak berumur 4, 5 dan 6 tahun akan berada di dalam satu bilik darjah. Persekitaran Montessori adalah tempat yang luas, terbuka, rapi, menyeronokkan. Tempat yang sederhana dan nyata di mana setiap elemen wujud dengan alasan untuk membantu perkembangan kanak-kanak. Persekitarannya sebanding dengan tinggi dan ukuran kanak-kanak dan ia mempunyai rak dan meja dan kerusi yang rendah dengan ukuran yang berbeza di mana kanak-kanak boleh duduk secara individu atau berkumpulan. Bilik darjah dibahagikan kepada bidang tema di mana bahan dan bibliografi yang berkaitan dipaparkan di rak
memungkinkan kebebasan bergerak. Kanak-kanak boleh bekerja dalam kumpulan atau secara individu dengan menghormati gaya dan irama mereka sendiri. Setiap kanak-kanak menggunakan bahan yang dipilihnya dengan mengambilnya dari rak dan meletakkannya semula di tempatnya supaya orang lain dapat menggunakannya. Bilik darjah Montessori dapat dihasilkan dengan beberapa langkah. Pertama, sediakan kawasan pembelajaran yang terpisah untuk subjek yang berbeza. Kedua, pilih perabot buatan kayu bersaiz kanak-kanak yang berkualiti tinggi. Ketiga, pilih rak terbuka yang mudah dicapai oleh pelajar. Dan yang keempat, pastikan ruang tetap teratur dan bebas kekacauan. Kelebihan pendidikan Montessori ialah kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Kanak-kanak pelbagai peringkat umur melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sama ada secara individu atau berkumpulan. Kanak-kanak boleh mengambil bahan yang mereka perlukan di rak dan memulakan aktiviti mereka di kawasan yang dikehendaki. Menurut hasil kajian Montessori, semua kanak-kanak ingin berdikari dan mereka belajar melalui bermain dan bekerja. Kanak-kanak yang lebih muda boleh mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua. Kekurangan pendidikan Montessori ialah sistem penilaian yang konvensional tidak digalakkan. Contohnya, grade, markah dan ujian. Situasi ini menimbulkan beberapa masalah seperti perkembangan kanak-kanak tidak dapat dipantau dengan jelas. Dengan itu, perkembangan kanak-kanak tidak dapat dicatat dengan tepat ataupun diramal. Kesimpulannya, kurikulum Head Start dan kurikulum Montessori telah menyumbang kepada pendidikan awal kanak-kanak. Walaupun begitu, kedua-dua mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing. Oleh itu, penggunaan kurikulum mestilah sesuai dengan objektif yang ingin dicapai dan peringkat umur kanak-kanak.